Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dian Syirifki bin Luqman daripada Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Perlis akan membentangkan konsep Hisbah Kendiri sebagai intervensi psikoterapi ketagihan tingkah laku menurut perspektif Islam. Satu tinjauan literatur. Falsafah pendidikan kebangsaan sangat jelas bahawa elemen akhlak dan kerohanian sangat ditekankan sebagai aspirasi dalam melahirkan individu seterusnya masyarakat yang sejahtera. Falsafah pendidikan Islam pula memfokuskan pembentukan dan pembangunan insan yang holistik dan berupaya memberi sumbangan ke arah pembangunan peradaban dan ketamadunan bangsa dan negara. Oleh itu, banyak peranan perlu dimainkan oleh pelbagai pihak bagi merealisasikan visi ini, termasuklah Badan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling. Badan ini merupakan suatu cara jalan untuk memberi penyelesaian terhadap kepelbagaian kes dan masalah sosial yang timbul. Selain daripada memberi nasihat dan saranan dan dorongan, para kaunselor perlu sedaya upaya memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk meimbangi tingkah laku seseorang individu agar mereka tidak melakukan perkara yang negatif sehingga menjerumuskan diri mereka ke dalam kancah ketagihan kelakuan yang lebih kritikal. Intervensi psikoterapi merupakan antara kaedah perawatan sokongan yang boleh diketengahkan bagi membantu mengurangkan masalah ketagihan tingkah laku menurut pakar psikologi. Di barat, bidang psikologi dan kaunseling telah berevolusi apabila para sarjana cuba mengolahkan pendekatan intervensi psikoterapi yang mana bersandarkan elemen spiritual dan agama. Kronologi ini mampu dilihat dengan jelas apabila unsur spiritual di dalam kaunseling dan psikoterapi diangkat di dalam penulisan dan kajian. Unsur agama dan spiritual banyak dikaitkan dalam penulisan dan bidang artikel membabitkan isu kesihatan mental seperti psikoterapi dan kaunseling dalam bidang ini. Sekiranya ianya dititik beratkan, maka ciri ini akan meningkatkan keberkesanan proses perawatan. Aspek agama dan rohani ini telah disintesis berkenaan dengan dua topik yang cukup besar, iaitu peranan nilai dalam psikoterapi dan hubungan agama dengan kesihatan mental. Menurut kajian yang telah dijalankan, ianya saling berkaitan dan mempunyai telepati yang tersendiri. Dapatlah disimpulkan bahawa kaunseling pendekatan spiritual dan agama boleh dijadikan sebagai satu nilai tambah dan diamalkan di dalam perawatan kaunseling dalam kepelbagaian konteks dan budaya. Ini jelas menunjukkan bahawa intervensi psikoterapi menggunakan unsur agama dan spiritual mendapat perhatian dan dilihat bersesuaian untuk diintegrasikan menjadi satu rawatan khas intervensi psikoterapi Islam. Salah satu teori yang boleh diketengahkan ialah teori hisbah kendiri. Perkataan hisbah itu berasal daripada perkataan Arab iaitu ihtasaba, yahtasibu dan intisaban yang bermaksud bersegera dalam mendapatkan ganjaran pahala ibadah daripada Allah SWT dengan melakukan amar ma'ruf seperti mana yang dituntut dalam agama Islam. Secara terminologi, hisbah merupakan suatu perlakuan, tugasan dan suruhan agama yang mencakupi pertimbangan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Terdapat tiga matlamat utama pelaksanaan hisbah, iaitu mempunyai nilai spiritual yang baik, membangunkan muamalah Islam dan mewujudkan keharmonian di dalam negara kita. Hisbah mempunyai etika pengawasan yang merangkumi pengawasan dalaman dan luaran, iaitu pengawasan luaran dalaman akan saya kupas di dalam tajuk konsep hisbah kendiri, dan manakala pengawasan luaran itu merangkumi pengawasan ilahi, pengawasan masyarakat dan pengawasan pemerintah. Tujuan pengawasan ini diciptakan ialah untuk mewujudkan kesejahteraan serta keadilan kepada semua. Konsep hisbah kendiri merupakan kawalan pengawasan diri dan sosial dalam mentaati segala perintah yang disyariatkan oleh Allah, iaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Ibnu Khaldun menyatakan secara terminologi, hisbah merupakan suatu perlakuan
tugasan dan suruhan agama yang mencakupi pertimbangan amar ma'ruf dan nahi mungkar ke atas individu yang diberi tanggungjawab di dalam menjaga urusan manusia khususnya. Jadi pendefinisian hisbah kendiri itu jelas, di mana ia merupakan suatu proses kawalan dan pengawasan diri. Hisbah juga boleh membawa makna kepada memerhati, mentadbir dan mencegah. Dalam konteks perspektif Islam, matlamat hisbah kendiri ini tidak asing, bahkan ianya selari dengan matlamat syariah atau lebih dikenali sebagai maqasid syariah. Kedua-dua dilihat berfungsi dalam uh, memelihara akal, nyawa, agama, keturunan, harta dan benda. Matlamat hisbah kendiri ini dilaksanakan bersandarkan matlamat asas pengurusan Islam dalam mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Berikut merupakan proses hisbah kendiri, iaitu musyaratah, muraqabah, muhasabah, muakabah, mujahadah dan muatabah. Musyaratah membawa erti penanaman keinginan dan menyematkannya di dalam hati menurut Al-Ghazali 1968. Dengan penanaman azam ini, seseorang dapat melakukan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin. Elemen ini sangat penting untuk menangani sebarang perselisihan dan pertikaian dalaman yang wujud dalam diri individu serta dapat mendukung ia daripada terlibat secara serta terjerumus dengan segala perkara yang bertentangan dengan syarak. Yang kedua adalah muraqabah, yang mana membawa makna pengawasan dan kewaspadaan terhadap sebarang penyakit yang melibatkan hati dalam diri individu. Ibnu Ajibah yang menyatakan bahawa seorang hamba itu secara berterusan merasa yakin bahawa Allah selalu mengawasi dan memerhatikan hambanya, sama ada ketika zahir atau ketika rahsia, termasuk apa yang terkandung di dalam isi hati seorang manusia itu. Jadi seseorang itu akan berusaha memeriksa lalu memperbaiki bisikan maupun lintasan yang tercela yang muncul di dalam benak hati yang boleh menggugat hati hingga terleka dalam mengingati Allah. Yang ketiga adalah muhasabah, yang mana membawa erti kepada perbuatan menilai dan menganalisa diri terhadap apa yang telah berlaku menurut perbuatan yang dilakukan pada masa yang lalu. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang melihat apa yang telah dilakukannya untuk hari akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha meneliti terhadap apa yang kamu lakukan. Surah Al-Hashr ayat 18. Elemen muhasabah ini amatlah penting kerana seseorang dapat melakukan analisis sendiri supaya dengan pantas dapat memperbetulkan kesilapan yang lalu dan berazam untuk menjaga hubungan baik dengan Allah. Yang keempat adalah muakabah, iaitu merupakan penilaian yang dibuat setelah meneliti kekurangan yang muncul di dalam setiap perbuatan. Kelemahan yang timbul juga berpunca daripada kecuaian individu dalam mengawal dirinya dari nafsu, lalu melakukan perkara yang bertentangan dengan syarak sehingga melakukan perkara yang menyalahi fitrah manusiawi. Jadi kesilapan yang berlaku akan melalui proses semak dan imbang kerana dikhawatiri bakal berlakunya pengulangan. Elemen yang kelima adalah mujahadah, yang mana merupakan satu usaha untuk menentang hawa nafsu dari menjajah diri manusia dengan penuh kesungguhan secara maksimal. Elemen ini merupakan satu inisiatif dalam memperelokkan kerohanian manusia dalam menuruti, dalam melaksanakan perintah Allah. Seseorang itu akan merasa semangat dalam memperjuangkan arah hidupnya, terutama dalam melakukan ibadah sekiranya dia memiliki sikap mujahadah dan secara tidak langsung dapat menterjemahkan kesucian jiwa yang sempurna. Elemen yang terakhir adalah mu'atabah, iaitu proses kritikan terhadap diri hingga menimbulkan penyesalan terhadap kesilapan yang telah dilakukan. Sifat mengkritik diri ini berfungsi dalam memberi amaran terhadap diri sendiri dalam setiap perlakuan dan apa yang ingin dilakukan. Tanpa amaran, manusia akan terdedah kepada permasalahan yang akan mendatangkan mudarat, tidak kira kepada diri sendiri maupun masyarakat sekeliling. Kesimpulannya, hisbah kendiri merupakan satu amalan yang berteraskan ajaran Al-Quran dan hadis
Nabi SAW, berdasarkan perbincangan yang telah dilakukan ini, jelas bahawa Hizbah Kendiri mampu membantu dalam pemerkasaan pembangunan manusia dari aspek kendiri dan sosial, di samping melakukan amanah yang diperintahkan oleh Allah bersandarkan konsep amar ma'ruf dan nahi munkar.